Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya nak kongsikan tentang apa itu ayat tanya. Apa itu ayat tanya? Okey, baik. Seperti yang kita sedia maklum, cikgu rasa tak asing lagi kot ayat tanya dengan semua orang. Okey, baik. Ayat tanya bertujuan menanyakan sesuatu berita atau hal. Okey. Dalam konteks ni ada dua jenis ayat tanya. Yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya, dan yang kedua adalah ayat tanya dengan kata tanya. Satu tadi tanpa kata tanya dan yang kedua adalah dengan kata tanya. Okey. Baik, seterusnya. Kita lihat yang pertama dahulu. Ayat tanya tanpa kata tanya. Okey. Baik, ayat tanya ni yang tanpa kata tanya diucapkan dengan nada suara yang sedikit meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Okey, biasanya ayat jenis ini menggunakan tanda tanya atau tanda soal pada akhir ayat. Contoh kamu sudah makan? Di hujung tu kita tinggikan sikit nada suara tu. Nak menandakan bahawa kita bertanya. Okey. Kerja rumah awak belum siap? Nasi ini basi? Meja itu rosak? Yang kelima, pagi tadi hujan? Awak menangis? Itu adalah kata ataupun ayat tanya tanpa kata tanya. Tapi yang boleh membezakan ataupun kita boleh mengetahui bahawa itu adalah kata tanya atau ayat tanya adalah nada hujung tu. Nada suara sedikit meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Okey. Baik. Ayat tanya tanpa kata tanya juga boleh kita masukkan partikel kah. Tapi partikel kah itu akan hadir dalam predikat ayat. Okey, apabila ini berlaku, predikat ayat itu kita perlu kedepankan. Okey, contoh ayat yang tadi sebelum ni tanpa partikel kah, dia punya ayat adalah kamu sudah makan. Tapi bila kita masukkan partikel kah dalam predikat tu kita perlu dikedepankan. Jadi, ayat itu akan menjadi sudah makankah kamu? Okey, ayat yang kedua sebelum ini, ayat tu berbunyi, kerja rumah awak belum siap? Tapi kita nak masukkan partikel kah kan? Jadi ayat predikat tu perlu dibawa ke hadapan. Jadi belum siapkah kerja rumah awak? Dapat? Okey, ayat yang ketiga tanpa partikel kah dia akan berbunyi, nasi ini basi? Okey, tapi sekiranya kita nak masukkan partikel kah, ayat dia akan menjadi, basikah nasi ini? Nampak tak bunyi dia lain sikit kan? Okey, kemudian meja itu rosak. Apabila kita masukkan partikel kah, dia akan jadi, rosakkah meja itu? Okey. Okey, kemudian hujankah pagi tadi? Ayat yang sebelum ni adalah pagi tadi hujan. Okey. Begitu juga dengan yang seterusnya. Menangiskah awak? Ayat sebelum ni, awak menangis? Nampak beza dia kan? Kalau tanpa partikel kah, nada suara dia sedikit meninggi. Okey. Dan predikat berada di belakang. Namun begitu, sekiranya kita masukkan partikel kah, predikat tu kita perlu kedepankan. Okey. Baik, seterusnya. Ayat tanya dengan kata tanya. Tadi tanpa kata tanya. Yang ini dengan kata tanya. Okey. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang mengandungi kata tanya. Yang ni automatik kita boleh tahu dah. Kalau ada kata tanya, biasanya ayat tu akan adalah ayat tanya. Contohnya ada perkataan siapa, bila, berapa, bagaimana, mengapa dan kenapa. Okey. Dalam susunan biasa, maksudnya ayat biasa, subjek diikuti dengan predikat. Betul? Okey. Dalam susunan biasa, kata tanya akan menduduki konstituen predikat. Maksudnya, kata tanya akan terletak
di konstituen predikat. Maksudnya pada predikat. Ya. Okey. Contoh ya. Nama awak siapa? Pak kata tanya berada di belakang. Berada di konstituen predikat. Nama awak siapa? Okey. Ayat yang kedua. Kamu tinggal di mana? Okey. Perkataan mana berada di belakang kan? Okey. Kemudian harga baju ini berapa? Okey. Harga baju ini berapa? Okey. Predikat dia adalah berapa Kuih ini dihasilkan bagaimana? Minta maaf ada kesalah ejaan di situ. Okey. Kuih ini dihasilkan bagaimana? Okey. Okey. Baik. Kemudian yang kelima, tangan awak cedera kenapa? Okey, tangan awak cedera kenapa? Dan yang terakhir, kamu tidak datang ke sekolah mengapa? Kalau kita perhatikan, semua kata tanya berada di konstituen predikat. Kan? Sebab ini dalam susunan biasa. Maksudnya, subjek diikuti predikat. Okey. Okey. Bagaimana sekiranya kita nak masukkan partikel kah dalam ayat tanya? Okey. Ayat tanya sebelum ni boleh menerima partikel kah dan hadir dalam predikat. Okey. Tetapi apabila kita nak letakkan partikel kah ataupun nak masukkan partikel kah, apabila ini berlaku, predikat ayat akan mengalami proses pendepanan. Sama juga dengan yang tanpa kata tanya tadi. Di automatik, predikat akan mengalami proses pendepanan. Kita kena bawa predikat ke hadapan. Contoh, siapakah nama awak? Siapakah nama awak? Nampak tak perkataan siapa kita bawa ke hadapan? Okey. Dan kita masukkan partikel kah. Apa jadi kalau kita letakkan siapa nama awak? Ayat itu jadi salah. Okey. Ayat itu jadi salah. Okey, baik. Nombor 2. Di manakah kamu tinggal? Okey, ayat sebelum ni yang tanpa partikel kah, ayat dia akan jadi kamu tinggal di mana? Kan? Tapi apabila kita masukkan partikel kah, automatik perkataan kata tanya itu kita bawa ke hadapan. Di manakah kamu tinggal? Okey. Kita lihat seterusnya ni. Berapakah harga baju ini? Okey. Perkataan berapa ayat yang sebelum ni tanpa partikel kah, dia jadi harga baju ini berapa? Betul? Tapi sebab berapa ini kita bawa ke hadapan. Okey. Sebab ayat ini menerima partikel kah. Jadi perkataan berapa ni kita bawa ke hadapan. Jadi berapakah? Okey. Ayat seterusnya, bagaimanakah kuih ini dihasilkan? Ayat sebelum ini kita buat ataupun kita tulis kuih ini dihasilkan bagaimana? Perkataan bagaimana ni tidak salah kalau diletakkan di belakang sebab tidak ada partikel kah. Tapi kalau ada partikel kah, automatik kita kena bawa ke hadapan. Okey, jelas. Okey, yang terakhir, yang kelima, kenapakah tangan awak cedera? Okey. So, kalau tanpa partikel kah, ayat dia akan jadi tangan awak cedera kenapa? Okey. Dan yang keenam, mengapakah kamu tidak datang ke sekolah? Ayat tanpa partikel kah adalah kamu tidak datang ke sekolah mengapa? Cikgu harap setakat ni faham ya. Okey. Beza ayat tanya tanpa partikel kah dengan ada partikel kah. Automatik bila ada partikel kah, predikat akan mengalami proses pendepanan. Okey, akan dibawa ke hadapan. Subjek akan berada di belakang. Jelas ya? Okey. Kita lihat yang seterusnya. Okey, baik. Ini penerangan bagi kata tanya. Kalau tujuan pertanyaan tu berkaitan dengan orang, kita akan guna perkataan siapa. Okey. Okey, kemudian kalau tujuan pertanyaan tu kita nak tanya benda, perkara, hal, binatang, tumbuh-tumbuhan, okey. Kita boleh guna apa? Okey, untuk bertanya tempat, biasanya kita akan guna mana.
Dan nak tanya tentang cara atau keadaan, kita guna perkataan bagaimana. Okey. Kita boleh guna perkataan bila untuk bertanyakan masa dan tempoh masa. Okey. Manakala perkataan mengapa dan kenapa, biasanya kita akan bertanya tentang sebab. Ya. Okey. Berapa untuk bilangan ataupun harga. Okey. Dan ada biasanya memerlukan jawapan ya atau tidak. Sama ada kita setuju ataupun tidak. Okey. Baik, kita lihat latihan ya. Okey. Kita lihat latihan yang pertama ni. Dia kata berdasarkan ayat-ayat di bawah, nanti cikgu akan bekalkan ayat-ayat dia. Okey. Bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Arahan soalan adalah dia minta kita bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya. Maksudnya dalam ayat tu mesti ada kata tanya yang betul. Okey. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan rangkai kata yang berhuruf condong dalam ayat yang diberi. Okey. Dia adalah dua keadaan, sama ada perkataan itu digariskan ataupun berhuruf condong. Okey. Kita lihat soalan yang pertama. Okey. Okey, ayat dia adalah Perdana Menteri Malaysia ialah Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin. Kalau ikut ayat ni, kalau kita lihat ayat ini, perkataan yang dicondongkan adalah Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin. Yang ini adalah orang, betul, individu. Jadi kata tanya yang sesuai adalah siapa. Okey. Jadi jawapan yang kita ataupun ayat tanya yang kita boleh bina adalah siapakah Perdana Menteri Malaysia? Okey, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Bagaimana ayat ni kalau kita tak mau guna partikelkah? Kalau kita nak guna kata tanya tapi tak mau melibatkan partikelkah? Ayat ini akan jadi Perdana Menteri Malaysia siapa? Dapat? Okey. Ayat ini akan jadi Perdana Menteri Malaysia siapa? Jelas Okey, kita beralih ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, penjenayah itu telah ditangkap oleh pihak polis pagi semalam. Okey. Perkataan yang dicondongkan adalah pagi semalam. Okey, pagi semalam. Itu adalah masa. Bila masa, kata tanya yang sesuai adalah bila. Okey. Jadi, soalan yang boleh kita bina adalah bilakah penjenayah itu ditangkap oleh pihak polis? Okey. Bilakah penjenayah itu ditangkap oleh pihak polis? Baik jelas Andai kata kita nak gugurkan partikelkah? Ayat itu akan jadi penjenayah itu ditangkap oleh pihak polis bila? Penjenayah itu ditangkap oleh pihak polis bila? Dapat? Okey. Baik, kita beralih ke soalan yang ketiga. Okey. Ayat yang diberi adalah murid tingkatan 5 SMK RLKT Lasah akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun di Dewan Budiman. Perkataan yang dicondongkan adalah di Dewan Budiman. Di Dewan Budiman adalah tempat. Bila tempat, kata tanya yang sesuai adalah mana ataupun di mana. Okey. Jadi soalan yang kita boleh bina, ayat tanya yang boleh kita bina adalah di manakah murid tingkatan 5 SMK RLKT Lasah akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun? Nampak? Okey. Di manakah murid tingkatan 5 SMK RLKT Lasah akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun? Okey. Dan jika kita nak gugurkan partikelkah seperti ayat-ayat yang sebelum ini, ayat ini akan jadi
Okey. Murid tingkatan 5 SMK RLKT Lasah akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun bila? Sorry, di mana? Minta maaf Okey, murid tingkatan 5 SMK RLKT Lasah akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun di mana? Okey. Jelas Okey. Kita bergerak ke soalan yang keempat. Okey. Ahmad tidak hadir ke sekolah hari ini kerana demam. Okey, kerana demam. Alasan sebab kan? Okey. Jadi, soal kata tanya yang sesuai digunakan adalah mengapa. Okey. Kalau kita nak masukkan partikel kah, ayat dia akan jadi mengapakah Ahmad tidak hadir ke sekolah hari ini? Okey. Dan andai kata kita nak gugurkan partikel kah, kita tak nak guna, ayat ini akan jadi, ayat tanya ini akan jadi, Ahmad tidak hadir ke sekolah hari ini, mengapa? Cikgu rasa dah sampai soalan 4. Semua dah semakin faham nak guna kata tanya tu di depan dan di belakang ayat. Okey. Baik, kita pergi ke soalan yang kelima. Baik, soalan yang kelima. Keadaan di kampung saya sekarang semakin sunyi kerana ramai anak muda yang berhijrah ke bandar. Okey, keadaan di kampung saya sekarang semakin sunyi kerana ramai anak muda yang berhijrah ke bandar. Okey, baik. Perkataan yang dicondongkan adalah semakin sunyi kerana ramai anak muda yang berhijrah ke bandar. Okey, keadaan semakin sunyi. Jadi, kata tanya yang sesuai digunakan adalah bagaimana keadaan di kampung kamu sekarang? Okey, bagaimana keadaan di kampung kamu sekarang? Minta maaf ada salah ejaan di situ. Bagaimanakah keadaan di kampung kamu sekarang Tapi kalau kita nak gugurkan partikel kah, dia akan jadi keadaan di kampung kamu sekarang bagaimana? Dapat? Okey. Daripada 5 soalan ni, cikgu percaya kamu semua faham macam mana nak bina ayat tanya kalau dapat soalan berkaitan dengan ayat tanya Okey. Okey, sama ada dia akan condongkan perkataan atau dia akan gariskan perkataan yang memerlukan kamu bina kata tanya ayat tanya tersebut. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.